Ya, ya udah kita mengikuti dalam segmen bincang-bincang sejarah secara virtual di mana kita akan menyentuh mengenai dengan Perang Kastela, peranan Brunei mempertahankan kedaulatan agama Islam. Dan pagi ini kita bersama dengan pegawai sejarah bahagian penyelidikan dan dokumentasi Pusat Sejarah Brunei, iaitu bersama dengan Yang Mulia Puan Dayang Adibah binti Muhammad Jaafar, ya. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Puan? Pagi ini sehat? Alhamdulillah sehat, sejahtera sahaja. Alhamdulillah. Baik, ribuan terima kasih ya kita ucapkan buat Yang Mulia Puan Dayang Adibah kerana bersedia bersama kita pada pagi ini. Luangkan waktunya sikit ya kita bincang-bincang sejarah secara virtual. Perang Kastila, peranan Brunei mempertahankan kedaulatan agama Islam. Jadi ini akan kita ketahui dan juga akan kita bincangkan bersama ya. Sisa terakhir pertemuan kita dalam rancangan rampai pagi ini. Bila berlakunya Perang Kastila ini, Puan ya, di negara Brunei Darussalam, dan mungkin ada yang tidak mengetahui di sebalik nama Perang Kastila, kenapa ia dinamakan Perang Kastila? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Mengenai Perang Kastila ini, ia berlaku di Brunei pada tahun Masih 1578 semasa era pemerintahan Sultan Saiful Rijal, iaitu Sultan Brunei yang ke-7. Jadi di sebalik nama Perang Kastila ini adalah pada masa itu Spanyol di bawah pemerintahan Raja Philip yang kedua. Raja ini memerintah daerah-daerah Kastila, Leon dan Aragon. Kerajaan Spanyol merupakan sebuah kerajaan imperialis yang besar dan bercita-cita untuk meluaskan empayanya di sebelah timur dengan matlamat yang perlu mereka capai, iaitu 3G. God, God, Gold dan Glory. Jadi matlamat diorang ini salah antaranya ialah perluasan kepada perkembangan agama Kristian dan juga memonopoli segala hasil keuntungan dan kekayaan di negara-negara timur, dan juga untuk meluaskan lagi kemegahan Empire Spanyol itu. Iya, jadi itu adalah sebabnya dinamakan Perang Kastela dan seterusnya Puannya mungkin boleh berkongsi bersama dengan penonton kita ya, apakah antara faktor utama orang Barat datang ke negara Brunei. Silakan. Okey, untuk membincangkan faktor kedatangan orang Barat ke Brunei ini, saya akan menyentuh 3 aspek, iaitu pemerintahan jajahan takluk negeri Brunei, yang kedua ialah ekonomi Brunei pada masa itu, dan yang ketiga ialah kedudukan dan perkembangan agama Islam di Brunei. Jadinya kedatangan orang Barat ke Brunei ini adalah berikutan daripada laporan yang dibuat oleh Antonio Pigafetta semasa beliau menyertai rombongan kapal Ferdinand Magellan yang singgah di Brunei pada tahun Masihi 1521. Jadi dalam laporan beliau itu, beliau menyatakan pada masa itu Brunei ini sangat kaya dan pertahanannya tu begitu mantap sekali. Begitu juga dengan kegagahan orang Brunei yang berjaya menakluk banyak wilayah. Jadi berikutan daripada itu, bangsa Portugis, Spanyol, Belanda masing-masing berhasrat untuk menjadikan Brunei sebagai salah sebuah negeri jajahan takluk mereka. Jadinya masa zaman pemerintahan Sultan Bolkiah itu, jajahan takluk Brunei meliputi keseluruhan Pulau Borneo, begitu juga pulau-pulau Palawan, Sulu, Balayan, Mindoro, Bonbon, Balabak, Belambangan, Bangi, Mentanai dan Saludang. Jadinya semasa pemerintahan Sultan Abdul Qahar, beberapa orang Portugis, Spanyol
datang ke Brunei ini dengan agenda diorang masing-masing untuk menakluki Brunei dan wilayah-wilayah jajahan Brunei. Baik, ya. Seterusnya dari Ya, silakan Puan. Silakan. Seterusnya dari terdapat ada beberapa catatan juga, iaitu bangsa Portugis ia datang ke Brunei berpura-pura untuk berniaga. Tapi disebabkan ia melihat keadaan Brunei masa itu sangat kuat dari segi pertahanan, maka ia membatalkan hasratnya untuk menakluki Brunei, tetapi ia meneruskan urusan perniagaannya dengan membuat perjanjian persahabatan dengan Sultan Abdul Qahar, dan juga ada seorang juga Portugis bernama Gonçalo Pereira datang ke Brunei untuk memerhati keadaan di sana sambil berniaga, tetapi perniagaannya juga tidak berkembang, akhirnya lenyap. Iya, jadi itulah antara faktor utama ya kedatangan orang Barat ke Brunei, itu antaranya adalah disebabkan oleh pemerintahan jajahan takluk dan juga disebabkan oleh ekonomi dan juga kedudukan dan perkembangan agama Islam di Brunei ya. Betul sekali. Menarik kita dengarkan tadi disebabkan pada ketika itu pertahanan Brunei ya begitu kuat sekali sehingga kan mereka membatalkan niat ya untuk menakluki Brunei, tetapi meneruskan ya perdagangan mereka di Brunei ya pada ketika itu. Jadi berbalik semula kepada Perang Kastila ini, mungkin ada penerangan di sebalik berlakunya Perang Kastila di Brunei. Macam mana ia berlaku mungkin, macam mana ia terjadi dan proses apa penyerangannya itu tersebut ya. Berlakunya peperangan Perang Kastila di Brunei ini adalah disebabkan Spanyol ia ingin menguasai Brunei itu. Terutamanya dorang ini punya matlamat tadi ialah untuk menyebar luaskan agama Kristian. Jadinya masa tu Brunei, jajahan takluk Brunei sangat meluas sehingga ke Filipina. Jadi saran diorang target dulu untuk menawan Manila. Diorang tawan Manila, diorang jajah Manila, diorang mempengaruhi penduduk-penduduk Manila itu supaya menganut agama Kristian. Tapi disebabkan raja-raja di Manila itu berhubung dengan Raja Brunei, jadinya diorang minta bantuan kepada Brunei untuk menghalang ataupun menyerang Spanyol di Manila. Baik, sebelum itu ni Puan. Ya, teruskan Puan. Baik, kita teruskan dulu perbincangan tadi ya, silakan. Ya, lepas diorang menyerang Manila, so Spanyol in the puas hati yang masih jua menggaguh-gugat ke kedaulatan Raja Brunei itu. Ia mengirim utusan menulis surat ke Raja Brunei masa itu Sultan Saifurijal. Diorang mau Brunei ini akur kepada pentadbiran pemerintahan dan penyebaran Kristian Spanyol di Manila. Tapi di samping itu juga diorang mau bekerjasama dengan Sultan Brunei, Sultan Saifurijal untuk meneruskan perdagangan dan perniagaan lah. Tapi tekana Sultan Saifurijal itu lebih mementingkan agama Islam, jadinya segala urusan dan urusan dan arahan daripada Spanyol itu untuk bekerjasama dan menyebarkan agama Kristian itu kali-kali ditolak oleh Sultan Saifurijal. Pasal ia mau mempertahankan agama Brunei itu juga. Wow, menarik sekali ya perjalanan cerita tersebut, bermula daripada Manila, penyebar luasan agama Kristian di sana sehinggalah ya meminta untuk agama Kristian dipersetujui dan sebagainya tadi sehinggalah ditolak ya oleh Sultan Saiful Rijal ya. Baik, kita ada paparan gambar masjid besar ya. Kalau kita lihat di kaca televisyen pada ketika ini, mungkin boleh bercerita sedikit ni Puan, kedudukan dan perkembangan agama Islam di Brunei pada ketika itu. Okey.
melihat kepada perkembangan agama Islam pada zaman pemerintahan Sultan Bolkiah, Brunei masa itu sangat kuat memegang teguh ajaran agama Islam dan menyebarluaskan kepada seluruh penduduk di Brunei dan jajahan takluk. Jadi berkenaan dengan Masjid Anik, Masjid Besar Brunei ini, ia telah dibina pada zaman pemerintahan Sultan Sharif Ali. Jadi orang Brunei masa itu merasa orang sayangkan Masjid Anik. Jadi dorang teruskan menggunakan Masjid Anik sampailah pada zaman Sultan Bolkiah. Kira Masjid Anik lambang kedaulatan agama Islam di Brunei. Di mana letaknya masjid ini, Puan? Kalau dulu menurut sejarah, Masjid Anik terletak di Kota Batu. Kerana pada masa pembinaannya, pada zaman pemerintahan Sultan Sharif Ali, pusat pemerintahan dan pentadbiran pada masa itu berpusat di Kota Batu. Iya, baik ya. Alhamdulillah. Dan seterusnya, Puan tadi Puan telah pun menerangkan sedikit ya mengenai dengan berlakunya Perang Kastila di Brunei, dan mungkin boleh dilanjutkan lagi Puan mengenai dengan berlakunya peperangan tersebut. Berlakunya peperangan tersebut disebabkan tadi pasal Sultan Saiful Rijal menolak permohonan dan kerjasama daripada pihak Sepanyol. Jadinya masa itu apabila utusan itu balik ke Manila, dia menghadap Dr. Francisco de Sande mengkhabarkan bahawa Sultan Brunei tidak bersetuju dengan surat yang ditulis oleh Dr. Francisco de Sande kepada Brunei. Jadi Dr. Francisco de Sande merasa marah dan tidak berpuas hati. Jadinya beliau pada masa itu menghantar lagi utusan kali kedua, tapi dengan syarat dorang ini sekiranya utusan itu indah balik, dorang menyerang Brunei. Sekali benar utusan itu indah balik, pasalnya Sultan Saiful Rijal menitahkan kepada utusan yang dihantar oleh Sepanyol itu supaya kalau balik mereka akan lebih baik mereka bertahan di Brunei kerana takut diserang di Manila. Jadinya utusan itu memilih untuk menetap di Brunei dengan jaminan keselamatan daripada Sultan Brunei. Berikutan daripada utusan yang tidak balik itu, maka pihak Sepanyol menganggap Brunei telah menawan utusannya dan mereka menyerang Brunei dengan tiba-tibalah masa itu. Baik ya. Padahal utusan tersebut adalah utusan daripada Sepanyol tadi, Puan ya? Spanyol ya. Iya, baik. Baik. Untuk berikutnya ni, setelah mendapati bahawa utusan mereka tidak pulang ke Manila, apa yang berlaku selepas itu, Puan? Okey. Pada petang Isnin, 14 April 1578, Dr. Francisco de Sande mendapati utusannya tidak pulang dan berasa angkatannya dalam keadaan bahaya. Kerana kira-kira 50 buah kapal perang Brunei berkawal di sekeliling mereka. Dr. Francisco de Sande telah menembak angkatan Brunei dan mengisytiharkan perang dengan Brunei. Oleh sebab Brunei diserang secara tiba-tiba, banyak perahu Brunei telah binasa, manakala yang selamat berundur meninggalkan medan pertempuran. Pada 16 April 1578, Dr. Francisco de Sande bersama asgarnya masuk ke Brunei dan naik ke darat, menggeledah istana Sultan Abdul Qahar, yakni Raja Tua, dan menjumpai utusan tersebut dan juga berserta sepucuk surat daripada Portugis. Iya. Iya.
Dan itu antara berlakunya ya, bagaimana penerangannya sedikit mengenai dengan berlakunya perang Castella di Brunei Puan ya. Dan seterusnya Puan mungkin boleh dikongsikan mengenai dengan Sultan berangkat ke pendalaman dan latihan ketenteraan di Pulau Ambon. Mungkin boleh berkongsi dengan lebih lanjut lagi. Okay. Disebabkan Brunei masa tu keadaan huru-hara disebabkan serangan daripada tiba-tiba. Jadinya Sultan semua rumah-rumah dan istana pembesar-pembesar negara pun digeledah oleh Spanyol dan kerabat diraja pun merasa indah selamat. Jadinya mereka mengundurkan diri ke pedalaman untuk bersembunyi demi keselamatan Sultan Abdul Qahar dan juga kerabat-kerabat diraja yang lain. Iya, sebelum itu Puan, isi kandungan surat daripada Portugis tadi. Isi kandungan surat itu pun sama jua untuk Brunei menerima penyebaran luas agama Kristian. Jadinya benar-benar Sultan tolaklah agenda yang ditetapkan oleh Spanyol itu. Sultan pun indah mau kerjasama. Baik, terus kepada latihan ketenteraan di Pulau Ambon tadi, macam mana? Okay. Mengenai kelatihan ketenteraan itu, apabila Sultan sudah berangkat ke pedalaman, jadinya salah seorang pembesar negara ini iaitu Pangeran Bendahara Sakam, ia mengumpulkan pemuda-pemuda yang gagah berani untuk dijadikan prajurit dan dijadikan prajurit dan berlatih ilmu pertahanan diri untuk melawan Spanyol. Menurut tradisi lisan, lebih kurang seramai 1,000 orang pemuda dilatih oleh Pangeran Bendahara Sakam di Pulau Ambon, iaitu di masa ni Pulau Ambon itu berada di Sungai Lampai, kawasan Bandar Seri Begawan. Pemuda-pemuda ini dilengkapkan dengan latihan dan amalan kepahlawanan, kependekaran bagi menyesuaikan peranan mereka menjadi pahlawan yang berkaliber dan gagah perkasa. Latihan mereka itu juga diberikan latihan batin dan bertarak, yakni bertapa, untuk menjadi kuat dan kebal. Menurut tradisi lisan jua, latihan ini ada jua yang membuat penyangat daripada kacang gadong yang dibacai dengan ayat Al-Quran tertentu, dan penyangat itu diberi arahan untuk masuk ke dalam lubang hidung orang yang dimaksudkan. Itu antaranya orangnya tradisi lisan yang kami dengar dulu-dululah dari orang tua-tua. Wow, menarik sekali ya. Luar biasa sekali latihan-latihan yang ketenteraan ya yang dibuat di Pulau Ambon tersebut. Jadi masa sebenarnya begitu singkat sekali ni, Puan ya. Sebenarnya kita ni ingin mengetahui secara detailnya, tetapi dengan masa yang mensyumburui ini mungkin kita ni ingin mengetahuilah kemangkatan Sultan Abdul Qahar dan berikutnya Brunei bertindak untuk menyerang kembali Spanyol ini, macam mana? Ya, dan akhirnya mungkin beroleh kejayaan. Ya. Kita teruskan saja. Semasa berlakunya perang Castilla itu berlaku juga peristiwa kemangkatan Sultan Abdul Qahar. Jadi semasa upacara pemakaman Sultan Abdul Qahar itu dimakamkan di Sungai Budu, iaitu di kawasan perairan Sungai Brunei. Kami pun di Sungai Budu lah, pasal kami pun kena beritahu makam Sultan Abdul Qahar itu berada di Sungai Budu. Jadi pada tahun tersebut beribu-ribu rakyat Brunei mengiringi Sultan Saifurijal dengan menaiki kira-kira 50 buah garai dan pemancongan untuk memakamkan layuan ayahanda baginda. Jadi masa acara itu tentera Spanyol langsung indah mengendahkan orang awam dan orang ramai yang sedang
orangnya dalam pemakaman, upacara pemakaman itu. Keadaan itu seolah-olah orang Brunei itu menyerahkan nyawa masing-masing untuk menghadapi sebarang kemungkinan yang berlaku. Namun dengan takdir Allah, pihak Spanyol yang berkawal itu membiarkan sahaja perjalanan istiadat pemakaman hingga selesai. Akan tetapi menurut sejarah lisan, orang Spanyol telah dipukau oleh orang Brunei kerana segala senjata milik tentera Spanyol yang sedang berkawal itu tidak dapat berfungsi untuk melepaskan sebarang tembakan. Seterusnya, Brunei bertindak menyerang Spanyol. Semasa Brunei semasa Sultan Saifuddin berada di kawasan Brunei, Bandar Brunei, Baginda sempat mengumpulkan kira-kira 200 laras meriam dan bertitah kepada rakyat Baginda untuk membuat kubu pertahanan di Brunei. Jadinya kubu itu dibina di Pulau Ambon untuk persiapan pahlawan dan prajurit itu untuk menghadapi sebarang tentangan dan serangan daripada Spanyol. Jadinya terjadilah pada tahun 1578 itu terjadilah pertempuran hebat dengan pihak Spanyol. Setelah itu Brunei melawan Spanyol dengan latihan ketenteraan yang telah mereka sediakan, yang orangnya well prepared. Jadinya serangan perlawanan itu mendapat tentangan hebat, membuatkan Francisco dan askar-askar Spanyol tidak dapat bertahan. Jadi tambahan pula ramai daripada kalangan pihak Spanyol jatuh sakit. Pada akhir bulan Jun atau awal bulan Julai 1578, Dr. Francisco disanding mengarahkan askarnya pulang ke Manila membawa harta rampasan, dan juga diorang mengundurkan diri disebabkan ketua pasukan askar Spanyol telah dibunuh oleh orang kaya Harimau Padang dengan lambing saktinya. 3 hari sebelum Spanyol meninggalkan Brunei, bagi membuang dendam dan marah mereka telah membinasakan istana Sultan Saifuddin, makam Sultan Bolkiah dan membakar masjid Jami' Besar Masjid Brunei tadi yang di Kota Batu yang dibangunkan oleh Sultan Syarifudin. Baik. Jadi perbuatan ini disengajakan. Baik Puan ya. Alhamdulillah ya, itu untuk menghancurkan. Dan minta maaf Puan ya, masa tidak mengizinkan kita ya untuk meneruskan lagi. Pun cukup menarik sebetulnya ya yang telah kita bawakan pada pagi ini, iaitu mengenai dengan Perang Kastela, peranan Brunei mempertahankan kedaulatan agama Islam, dan mungkin akan ada segmen lagi ruang ya untuk kita ni mengetahui dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan Perang Kastela ini ya Puan ya. Pun terima kasih Puan atas masanya dan terima kasih ya. Mudah-mudahan kita akan bersua lagi. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam, terima kasih.